Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah, segala puji kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya Jurnal Kajian Tindakan 2020, Pejabat Pendidikan Daerah Kubang Pasu telah berjaya diterbitkan. Penulisan jurnal ini melibatkan guru-guru sekolah menengah dan rendah daripada pelbagai bidang, antaranya ialah kaunselor sekolah, guru pendidikan khas, guru prasekolah, guru tingkatan 6 dan juga guru akademik biasa. Tahniah kepada semua guru yang telah berjaya menghasilkan penulisan berasaskan dapatan kajian tindakan. Walaupun negara kita dikejutkan dengan pandemik COVID-19, namun usaha guru-guru tetap diteruskan dalam menyiapkan kajian tindakan masing-masing. Usaha ini seharusnya dipuji dan diberi penghargaan oleh pihak Pejabat Pendidikan Daerah Kubang Pasu. Dalam usaha menghasilkan Jurnal Kajian Tindakan 2020, banyak pihak telah terlibat, bermula daripada pelaksanaan bengkel sehinggalah terbitnya Jurnal Kajian Tindakan ini. Jutaan terima kasih kepada Tuan Pegawai Pendidikan Daerah Kubang Pasu, Encik Mahathir bin Ismail di atas kepercayaan memberikan tanggungjawab kepada saya sebagai penyelaras kajian tindakan di Pejabat Pendidikan Daerah Kubang Pasu. Terima kasih juga kepada semua rakan pegawai serta AKP yang memberi sokongan secara langsung dan tidak langsung dalam usaha menerbitkan Jurnal Kajian Tindakan 2020. Terima kasih yang tidak terhingga kepada Dr. Rosnani Kaman, pensyarah IAB Utara kerana berkongsi ilmu penulisan dan juga bertindak sebagai ketua editor dalam penerbitan kali ini. Semoga segala ilmu serta kemahiran yang dikongsikan dapat disebarluaskan dengan semua pihak demi meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran guru-guru di dalam bilik darjah. Akhir kata, semoga segala usaha murni pendokumentasian Jurnal Kajian Tindakan ini akan memberi manfaat kepada penulis dan menjadi pencetus idea kepada guru-guru yang lain untuk terus menghasilkan penulisan di samping menambah baik amalan kendiri dalam bilik darjah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya Jurnal Kajian Tindakan ini dapat diterbitkan di peringkat PPD Kubang Pasu. Selaku ketua editor dan pembimbing, saya mengucapkan tahniah kepada semua guru yang telah berjaya menyiapkan penulisan artikel berasaskan kajian tindakan. Kejayaan tuan-puan, kejayaan menerbitkan jurnal seumpama ini dapat memberi sumbangan kepada perkembangan dunia pendidikan. Usaha ini diharap akan berterusan pada tahun-tahun akan datang sebagai ruang perkongsian, dapatan kajian dan seterusnya akan menjana kecemerlangan dunia pendidikan secara keseluruhan. Sebagaimana tuan-tuan sedia maklum, kajian tindakan dikenal pasti sebagai satu cara untuk menambah baik keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Di samping itu, hasil kajian tindakan juga dapat membantu usaha-usaha meningkatkan kualiti kepimpinan dan pengurusan pendidikan. Diharapkan agar usaha hasil dan penemuan kajian tindakan sebegini akan dapat memberi perspektif baharu kepada warga pendidikan secara keseluruhannya. Sehubungan dengan itu, para pendidik disarankan dapat memanfaatkan hasil kajian tindakan dan menjadikan artikel dalam jurnal ini sebagai bahan rujukan serta panduan untuk meningkatkan kualiti pengajaran di sekolah. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah dan syabas kepada Pejabat Pendidikan Daerah Kubang Pasu, Tuan PPD, Encik Mahathir bin Ismail, Pegawai Pendidikan Daerah Kubang Pasu, dan Puan Sharifah Syafiee, selaku penyelaras projek kajian tindakan. Segala komitmen dan usaha kesungguhan amat bermakna kepada semua pihak, sangat bermanfaat. Tahniah dan syabas juga kepada semua penyumbang artikel yang mana dapat menyiapkan
Artikel berasaskan dapatan kajian tindakan untuk dimuatkan dalam jurnal ini. Sejumlah 41 artikel telah berjaya kita edit dan kita sunting, yang mana hasilnya daripada sekolah menengah sebanyak 16 artikel dan 25 artikel daripada sekolah rendah. Kesemuanya berasaskan dapatan kajian tindakan yang tuan-tuan jalankan di sekolah masing-masing. Maka artikel ini telah dapat disunting dan diterbitkan dalam bentuk jurnal kajian tindakan. Jurnal ini sudah pasti dapat menyumbang kepada pertambahan khazanah ilmu dan pertambahan bahan rujukan ilmiah. Kejayaan ini merupakan kejayaan warga pendidikan atas usaha berterusan Pejabat Pendidikan Daerah Kubang Pasu, Kedah. Semoga usaha murni seumpama ini akan dapat diteruskan pada masa hadapan demi pembangunan kajian tindakan dan pendidikan di Malaysia. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan salam sejahtera, segala puji bagi Allah kerana dengan limpah kurnianya Jurnal Kajian Tindakan tahun 2020 Pejabat Pendidikan Daerah Kubang Pasu telah berjaya diterbitkan. Penerbitan jurnal ini adalah suatu usaha berterusan dalam penerokaan serta perkongsian ilmu serta kemahiran dalam kalangan warga pendidik, khususnya di daerah Kubang Pasu. Usaha ini adalah komitmen untuk membolehkan segala usaha dan ilmu serta kemahiran yang telah diamalkan dan diterokai oleh warga pendidikan yang berprestasi tinggi ini dapat disebar luas dan dikongsikan dengan semua pihak demi peningkatan kualiti pendidikan. Jurnal ini mengandungi penulisan berkaitan hasil kajian tindakan untuk menambah baik khususnya dalam bidang pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah serta amalan pentadbiran dan pengurusan sekolah. Jurnal ini amat sesuai dijadikan rujukan oleh seluruh warga pendidikan daerah Kubang Pasu untuk memantapkan keberkesanan amalan PDP dalam bilik darjah serta strategi-strategi pengurusan pendidikan agar lebih cekap dan berkesan. Semua hasil kajian tindakan yang dimuatkan di dalam jurnal ini boleh dijadikan asas untuk kajian yang lebih mendalam dan diperkembangkan skopnya demi meningkatkan kemajuan pendidikan. Pendidikan masa kini memerlukan pelbagai kaedah baharu yang berteraskan sains dan teknologi terkini untuk meningkatkan keberkesanan PDP. Perkembangan dunia yang begitu pantas masa kini memerlukan warga pendidik untuk sentiasa bersedia mendepani cabaran generasi baharu yang memerlukan kaedah atau pendekatan PDP yang sesuai dengan keperluan mereka. Penerbitan Jurnal Kajian Tindakan ini juga merupakan usaha untuk membudayakan amalan yang positif, kreatif dan inovatif dalam organisasi pendidikan. Jurnal ini memberi keutamaan terhadap penulisan yang menyentuh aspek amalan terbaik PDP dan pentadbiran serta pengurusan pendidikan yang cekap dan berkesan. Semua kajian tindakan yang dimuatkan dalam jurnal ini diharapkan dapat membantu memperkayakan khazanah ilmu dalam konteks amalan pendidikan, khususnya di daerah Kubang Pasu. Amatlah diharapkan kandungan jurnal ini memberikan manfaat dan menjadi rujukan seluruh warga pendidikan daerah Kubang Pasu dalam menambah baik dan meningkatkan keberkesanan amalan pendidikan agar setaraf dengan tahap pendidikan di negara maju di seluruh dunia. Saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan, tahniah dan terima kasih kepada seluruh warga pendidik daerah Kubang Pasu yang telah menyumbangkan penulisan yang sangat berkualiti dalam jurnal ini. Tahniah dan syabas kepada semua pegawai, guru serta pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan penerbitan Jurnal Kajian Tindakan tahun 2020 Pejabat Pendidikan Daerah Kubang Pasu. Semoga komitmen
menjadikan kajian tindakan sebagai bidang kebitaraan Pejabat Pendidikan Daerah Kubang Pasu menjadi realiti. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Puan Rosnani binti Kaman, merupakan pensyarah di Institut Abinu Baki. Seterusnya kepada Puan Sharifah binti Syafi'i, merupakan pegawai SC Plus TVET PPD Kubang Pasu, dan seterusnya ucapan terima kasih kepada Puan Siti Rubiah binti Arsyad, merupakan pengetua SMK Jerlun. Hari ini saya akan membentangkan tentang Via Sisip Fatihahku. Projek Via Sisip Fatihahku dilaksanakan untuk membantu murid SMK Jerlun meningkatkan prestasi pendidikan Islam. Kajian ini melibatkan seramai 10 orang murid tingkatan 1 SMK Jerlun Air Hitam, Kedah, yang terdiri daripada 7 orang pelajar lelaki dan 3 orang pelajar perempuan. Kajian saya ini hari ini saya bentangkan sebanyak 6 step, iaitu daripada permulaan, perkongsian daripada PPD. Yang pertamanya kami meletakkan tajuk Fatihahku, iaitu pada 5 bulan 2 2020. Step yang pertama seterusnya iaitu penerangan, step yang kedua isu, step yang ketiga intervensi, step yang keempat kajian, step yang kelima pelaksanaan, dan step yang keenam impang. Dan kami berakhir dengan nama kajian tindakan kami iaitu Via Sisip Fatihahku. Saya melakukan kajian tindakan ini bersama ahli kumpulan kami, iaitu saya sendiri Umi Kalsum binti Nordin, merupakan guru pendidikan Islam, dan Cikgu Nur Fadilah binti Muhammad Rozi, guru sejarah. Dan kami walaupun daripada latar belakang yang berlainan daripada segi pembelajaran, tapi arah tujuan kami adalah sama, untuk membolehkan pelajar SMK Jerlun membaca surah Al-Fatihah dengan sempurna. Step yang pertama, penerangan. Saya ucapkan syukran jazilan, thank you so much kepada yang pertama Puan Sharifah binti Syafi'i, yang kedua Dr. Senani binti Kaman, yang ketiga iaitu Puan Rubiah binti Muhammad Arsyad. Dan ucapan terima kasih kepada ahli kumpulan, kepada sahabat SMK Jerlun, dan juga sahabat bengkel kajian tindakan PPD Kubang Pasu. Step yang kedua daripada kajian tindakan iaitu isu. Isu kami iaitu murid tidak menguasai bacaan surah Al-Fatihah.
Latar belakang kajian ini iaitu murid tingkatan 1 SMK Jelun. Masalah kajian kami iaitu murid tidak menguasai bacaan dan kefahaman surah Al-Fatihah. Tujuannya untuk mensifarkan jumlah murid tidak menguasai bacaan surah Al-Fatihah dalam kalangan murid di SMK Jelun. Objektif kajian iaitu yang pertama mengenal pasti faktor-faktor yang menyebabkan murid tidak boleh membaca dan memahami surah Al-Fatihah, dan yang kedua menilai keberskanan projek intervensi melalui projek Via Sisip dalam membantu penguasaan 10 orang murid program Fatihahku. Daripada sini timbullah persoalan kajian, iaitu yang pertama, apakah faktor yang menyebabkan murid tidak menguasai mata pelajaran pendidikan Islam dalam tilawah dan hafazan ayat Al-Quran surah Al-Fatihah? Jawapan daripada persoalan ini iaitu murid tidak menguasai dan memahami kemahiran membaca ayat Al-Quran. Yang kedua, murid bersifat pasif semasa pengajaran dan pembelajaran. Persoalan yang kedua iaitu sejauh manakah projek intervensi Via Sisip dapat membantu 10 orang murid tingkatan 1 menguasai tilawah dan hafazan ayat Al-Quran surah Al-Fatihah, dan terjawabnya iaitu Via Sisip ini telah memberi kesan positif ke atas peratusan pencapaian murid dan meningkatkan minat murid untuk belajar. Step yang ketiga iaitu intervensi. Yang pertamanya iaitu Via Sisip. Via Sisip kami lakukan dalam 3 versi, iaitu versi secara gantung, versi secara papan yang boleh guna di depan dan belakang, versi yang ketiga secara seperti buku, kita boleh alih-alihkan. Dan intervensi yang seterusnya kita gunakan irama nasyid, iaitu lagu segala puji bagi Allah. Dan intervensi yang ketiga tasmik musyafahah yang kami lakukan seperti mana yang digambar untuk menilai kebolehan pelajar setelah menggunakan Via Sisip Fatihahku. Step yang keempat iaitu kajian kami. Kajian kami kepada yang pertama tinjauan literatur. Kami ambil daripada Imam An-Nabawi rahimahullah berkata, membaca Al-Fatihah bagi yang mampu untuk membacanya merupakan kefarduan dan rukun. Ini daripada kitab Al-Majmu' Asyar Al-Muhazzab, jilid yang ketiga, muka surat 283. Dan kita petik juga daripada norma 2004 juga menyatakan bahawa penggunaan bahan bantu yang sesuai akan mendorong minat pelajar untuk melalui proses pembelajaran yang menyeronokkan. Pembelajaran yang menyeronokkan ini dapat membantu para pelajar mencapai objektif pembelajaran seperti yang telah dirancang. Seterusnya, metodologi. Reka bentuk kajian kita mengambil kepada pendekatan kualitatif. Seterusnya, sasaran kajian 10 orang murid tingkatan 1, 7 pelajar lelaki dan 3 pelajar perempuan. Teknik pensimpulan iaitu kita buat temu bual, pemerhatian dan ujian lisan. Yang seterusnya, teknik analisis data. Analisis data pada refleksi awal, kita membuat pemerhatian, bacaan secara lisan individu dan berkumpulan. Seterusnya, pengumpulan data awal bagi mengenal pasti dan mengesahkan isu. Yang kedua, refleksi sebelum, kita gunakan ujian yang pertama. Dan yang ketiga, refleksi semasa ujian 2. Ujian 1 dan ujian 2 kita gunakan soalan yang sama. Seterusnya, kepada pengumpulan data. Data dianalisis secara naratif bagi menjawab soalan kajian pertama. Analisis detektif pula digunakan untuk menjawab soalan kajian kedua. Step yang kelima, pelaksanaan. Pelaksanaan kita gunakan kepada intervensi dan aktiviti. Minggu pertama kita jalankan pemerhatian semasa pengajaran. Dan seterusnya minggu yang kedua ujian 1. Minggu yang ketiga, kita lancarkan Via Sisip Fatihahku dan penggunaannya kepada pelajar. Minggu yang keempat, kita jalankan Via Sisip dan tasmik musyafahah untuk lebih kepada pemahaman pelajar. Dan minggu yang kelima, kita adakan sekali lagi ujian yang kedua dan juga
kita masukkan dengan alunan nasyid. Daripada papan yang kita nampak ataupun jadual yang kita nampak, iaitu ujian 1 dan ujian 2, kita nampak peratusan pelajar yang boleh membaca surah Al-Fatihah, peratusannya meningkat daripada 50% kepada 95.38%. Ini pencapaian yang membanggakan untuk pelajar menguasai surah Al-Fatihah. Pada minggu yang kelima, pemerhatian yang kita dapati, murid tingkatan 1 diperhatikan gembira kerana banyak mendapat tunjuk ajar dari rakan selain daripada guru. Murid kelihatan lebih yakin bercakap semasa sesi perbincangan dalam bentuk permainan semasa sesi perbincangan dan penggunaan via sisip Fatihahku, talaki musyafahah serta aktiviti nasyid. Refleksi daripada itu, kita dapati aktiviti penguruhan Fatihahku dengan penggunaan via sisip mewujudkan suasana pembelajaran aktif. Murid kelihatan teruja dan bersemangat bertanyakan jawapan sesama rakan dan juga guru. Murid gembira apabila mengenal pasti kesilapan kawan dan dapat membantu rakan memberi jawapan susunan yang betul dengan menunjukkan via sisip yang mereka telah susun. Step yang ke-6 iaitu impak. Kita mengambil kembali kepada faktor penyebab pencapaian sebanyak 6 faktor. Antaranya, murid tidak menguasai dan memahami kemahiran membaca Al-Quran. Daripada sini, kita boleh buat kesimpulan bahawa via sisip meningkatkan minat murid untuk belajar, meningkat rangsangan pemikiran berasas tinggi dan memberi impak positif ke atas pencapaian murid. Dan daripada kajian yang kami buat melalui via sisip Fatihahku, kami dapati bahawa via sisip ini juga sesuai untuk digunakan untuk semua mata pelajaran. Di sini saya bawakan contoh juga jadual pelaksanaan projek yang kami laksanakan, iaitu selama 8 minggu bermula daripada perbincangan sehingga pembentangan. Dan saya tunjuk juga contoh tentang surah Al-Fatihahku dan seni kata nasyid, iaitu segala puji bagi Allah. Dan ada lagi di sini iaitu gambar mengenai pelancaran dan penguasaan projek via sisip yang dijalankan di dalam kelas. Kemudian tasmik musyafahah untuk pengukuhan kepada pelajar dan seterusnya pertandingan adini. Lanjutan daripada penguasaan pelajar, pelajar ini dapat melibatkan diri dalam pertandingan E-Adni dan E-Mahabbah peringkat PPD Kubang Pasu tahun 2020 bersama dengan bimbingan Cikgu Nohemi bin Abdul Muttalib. Dan kita boleh lihat pencapaian pelajar ini di dalam YouTube. Akhirnya, saya bawa satu contoh tentang kuda. Kita boleh bawa kuda untuk minum air di suatu tempat ataupun di tempat tasik dan kolam mana, tapi kita tidak boleh memaksa kuda tersebut untuk minum. Begitulah juga kita untuk selesaikan sesuatu masalah, kita boleh bawa sesuatu tetapi penyelesaiannya adalah kepada diri kita sendiri. Man sara ala darbi wa sala, barang siapa berjalan pada jalannya maka dia akan sampai pada tujuannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, pertama sekali izinkan saya Cikgu Ruslan bin Yusof dari Sekolah Menengah Kebangsaan Air Hitam untuk membentangkan satu kajian tindakan yang bertajuk teka, iaitu teknik acuan yang sebenarnya boleh diaplikasikan dalam penulisan karangan bahasa Melayu di sekolah, khususnya untuk para pelajar. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, pertama sekali kita lihat dulu latar belakang kajian.
Kajian ini telah dijalankan dalam pelajar tingkatan 5C yang memperoleh keputusan tidak memuaskan dalam peperiksaan Bahasa Melayu tingkatan 4 pada tahun 2019. Berdasarkan analisis keputusan BM SPM untuk tempoh 3 tahun 2017, 2018 dan 2019, didapati pencapaian mata pelajaran Bahasa Melayu semakin merosot dan membimbangkan. Oleh itu, kajian tidak akan perlu dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah ini agar pencapaian Bahasa Melayu dapat dipeningkatkan. Seterusnya, kita melihat pula masalah kajian. Berdasarkan keputusan peperiksaan Bahasa Melayu SPM bagi tempoh 3 tahun 2017 hingga 2019, menunjukkan peratus kelulusan mata pelajaran Bahasa Melayu yang semakin merosot. Peratus kelulusan bagi Bahasa Melayu bagi tempoh 3 tahun tersebut ialah 92.7% pada tahun 2017, 2018 92.91% dan pada tahun 2019 merosot kepada 90.91%. Analisis di atas menunjukkan pencapaian yang kurang memuaskan dan semakin merosot sama ada segi kualiti ataupun kuantiti untuk subjek Bahasa Melayu. Objektif kajian tindakan yang dilaksanakan ada dua objektif. Yang pertama, untuk mengenal pasti faktor-faktor yang menyebabkan murid tidak menguasai Bahasa Melayu. Yang kedua, untuk menilai keberkesanan intervensi melalui projek modul teka atau teknik acuan dalam membantu 22 murid untuk menguasai subjek Bahasa Melayu, khususnya untuk SPM. Seterusnya ialah soalan kajian. Kajian ini dapat menjawab persoalan-persoalan yang berikut. Pertama, apakah faktor-faktor yang menyebabkan pelajar gagal Bahasa Melayu? Dan yang kedua, sejauh manakah pelajar dapat memahami dan mempraktikkan teknik acuan dalam penulisan karangan? Tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, seterusnya kita melihat pula pada kaedah atau reka bentuk kajian. Kajian ini telah dijalankan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, manakala sampel kajian ialah 22 orang pelajar yang terdiri daripada 8 orang pelajar lelaki dan 14 orang pelajar perempuan tingkatan 5 di Sekolah Menengah Kebangsaan Air Hitam. Teknik pengumpulan data kajian, ada 3 teknik yang digunakan. Yang pertama, refleksi awal, iaitu dengan melihat ataupun dalam pemerhatian. Yang kedua, pengumpulan data awal bagi mengenal pasti dan mengesahkan isu. Yang kedua, refleksi sebelum, iaitu ujian pra. Dan yang ketiga, refleksi semasa ujian pasca, iaitu soalan ujian yang sama digunakan semasa ujian pra dan ujian pasca. Jadi untuk mengatasi masalah yang dihadapi, intervensi yang dilaksanakan dalam membantu pelajar untuk meningkatkan pencapaian Bahasa Melayu, yang pertama ialah refleksi awal. Hasil pemerhatian semasa mengajar BM di tingkatan 5C didapati sebilangan murid tidak memberi tumpuan semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. Terdapat murid yang tidur dan tidak menghiraukan pengajaran guru, serta sering memerhati keluar bilik darjah. Latihan yang diberikan oleh guru tidak dapat diselesaikan dalam jangka masa yang ditetapkan. Seterusnya, hasil perbincangan dengan guru kanan bahasa, mesyuarat bersama ahli panitia dan tinjauan yang dilakukan, diputuskan bahawa pendekatan pengajaran yang lebih menarik minat murid perlu dilaksanakan segera. Sehubungan itu, modul teknik acuan telah dicadangkan untuk dilaksanakan di peringkat sekolah, khususnya untuk pelajar 5C, Sekolah Menengah Kebangsaan Air Hitam. Aktiviti kedua, iaitu minggu kedua sebelum refleksi. Refleksi sebelum bagi mengesahkan dan mengenal pasti isu sebenar yang telah dilakukan. Kelemahan penguasaan Bahasa Melayu telah dikesan melalui pencapaian markah ujian pra seperti dalam jadual di bawah. Ada 22 orang pelajar yang mengambil ujian tersebut dan sebahagiannya lulus dan sebahagiannya gagal dengan markah yang agak rendah. Seterusnya, aktiviti yang ketiga iaitu pelancaran projek yang telah disempurnakan oleh Tuan Pengetua Sekolah Menengah Air Hitam, iaitu Tuan Haji Osman Ibn Ibrahim, dan ditunjukkan dalam gambar di bawah. Seterusnya, aktiviti projek
Teknik belajar menggunakan modul teka dalam kumpulan kecil diperhatikan telah berjaya menarik minat pelajar untuk melakukan aktiviti di dalam darjah semasa PDP. Proses pembelajaran berlaku secara aktif, setiap murid bersemangat untuk melibatkan diri semasa PDPC dan lebih cepat memberi respon terhadap soalan yang diajukan oleh guru. Aktiviti yang keempat iaitu minggu yang keempat, refleksi semasa intervensi menggunakan teknik acuan atau teka. Yang pertama, murid secara berkumpulan menganalisis soalan karangan. Yang kedua, murid mengenal pasti tema atau isu yang terdapat dalam soalan atau kehendak soalan. Yang ketiga, murid mengenal pasti isi penting karangan. Yang keempat, murid menulis karangan dengan menggunakan modul teka. Yang keenam, intervensi dan aktiviti pengukuhan ini bertujuan untuk memastikan murid menguasai kandungan pembelajaran serta belajar dalam suasana yang menyeronokkan. Seterusnya ialah melalui aktiviti pemerhatian. Pelajar diperhatikan gembira kerana banyak mendapat tunjuk ajar dari rakan selain daripada guru. Pada masa yang sama, kelihatan pelajar lebih yakin bercakap dan berbincang semasa sesi perbincangan dalam bentuk perbualan dan memberi pendapat. Refleksi. Aktiviti pengukuhan modul teka mewujudkan suasana pembelajaran yang aktif dan kondusif. Murid kelihatan teruja dan bersemangat bertanyakan jawapan sesama rakan dan juga para guru. Murid gembira apabila dapat menulis karangan menggunakan modul teka. Seterusnya kita merujuk kepada dapatan kajian. Perbincangan dapatan kajian tindakan berdasarkan dua soalan kajian iaitu apakah faktor yang menyebabkan murid tidak menguasai pelajaran bahasa Melayu. Yang kedua, sejauh manakah modul teka atau teknik acuan dapat membantu 22 orang murid tingkatan 5C untuk menguasai mata pelajaran bahasa Melayu, seterusnya untuk mencapai pencapaian yang memberangsangkan dalam SPM. Seterusnya kita melihat dari sudut perbincangan. Dapatan kajian ini telah menjawab dua kajian yang dikemukakan, iaitu keputusan kajian menunjukkan terdapat 5 faktor yang menyebabkan pencapaian mata pelajaran bahasa Melayu di tahap yang kurang memuaskan. 5 faktor berkenaan ialah: 1. Murid kurang kesedaran dan minat untuk belajar. Yang kedua, murid tidak menyiapkan latihan yang diberikan oleh guru. 3. Murid tidak mahir teknik menjawab soalan bahasa 1 iaitu penulisan karangan. 4. Murid gagal kerana kerap bunting sekolah. Dan yang kelima, murid gagal menguasai kemahiran asas dalam menulis dan menjawab soalan BM1 SPM, khususnya penulisan karangan. Walaupun kelima-lima faktor didapati berpunca daripada murid, namun jika diteliti keputusan ujian selepas intervensi jelas menunjukkan bahawa pengajaran dan pembelajaran guru memainkan peranan amat penting untuk menarik dan memastikan pelajar untuk belajar dengan kondusif. Keputusan ujian pra dan ujian pasca menunjukkan semua murid mencatatkan peningkatan skor selepas melalui intervensi modul teka. Peningkatan pencapaian mata pelajaran bahasa Melayu dalam kalangan 22 orang pelajar tingkatan 5C. Hasil modul teka ini menjelaskan bahawa teknik pengajaran guru merupakan faktor utama dan tunjang dalam menentukan pencapaian murid. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kesimpulan daripada kajian tindakan ini, secara keseluruhannya intervensi yang dilaksanakan dalam kajian tindakan ini telah memberikan kesan positif ke atas pencapaian murid. Justru modul teka ini sewajarnya diteruskan untuk membantu guru memperbaiki teknik pengajaran bagi meningkatkan minat murid untuk belajar sekaligus meningkatkan pencapaian murid dalam bahasa Melayu. Dalam proses pembelajaran bahasa Melayu, guru perlu menggunakan kaedah PDPC yang boleh merangsang pemikiran beraras tinggi dalam kalangan murid. Penggunaan modul teka didapati mampu mengekalkan minat murid, seterusnya mempelajari bahasa Melayu dan meningkatkan pencapaian akademik murid, khususnya dalam pencapaian SPM Bahasa Melayu. Akhir kata, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam menjayakan program ini. Sekian, terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Rahana binti Mahmud daripada SK Sultan Ahmad Tajuddin Jitra Kedah. Hari ini saya akan membentangkan tajuk kajian tindakan iaitu meningkatkan penulisan karangan bahasa Melayu dalam karangan murid tahun 6 Seroja melalui kaedah komunikasi. Latar belakang kajian ialah merujuk kepada Sekolah Kebangsaan Sultan Ahmad Tajuddin ini terletak di Jitra Kedah. Sekolah ini merupakan sebuah sekolah berprestasi tinggi SBT dengan jumlah murid seramai 1,300 orang. Kajian ini akan dijalankan dalam kalangan 8 orang murid tahun 6 Seroja yang mana mempunyai masalah dalam menulis karangan. Masalah kajian ini adalah merujuk kepada keputusan ujian pengesanan tahun 2020 yang mana menunjukkan terdapat 8 orang murid dari kelas 6 Seroja yang mendapat D dalam kertas 2 iaitu kertas penulisan karangan. Oleh itu, satu kajian tindakan perlu dilaksanakan bagi mengatasi masalah tersebut. Analisis rekod ini ditunjukkan dalam jadual 1. Mari kita rujuk kepada data ujian pengesanan 2020. Untuk makluman semua, kelas 6 Seroja adalah merupakan kelas keempat daripada 5 kelas untuk tahun 6 di Sekolah Kebangsaan Sultan Ahmad Tajuddin. Untuk skor B terdapat 5 orang murid, skor C 8 orang, manakala skor D 8 orang murid. Di mana saya telah memfokuskan kajian tindakan kepada 8 orang murid yang mendapat grade D. Objektif kajian ini dijalankan dengan tujuan untuk mencapai yang pertama, saya ingin mengenal pasti apakah faktor-faktor yang menyebabkan kelemahan murid dalam menulis karangan. Yang kedua, saya ingin menilai keberkesanan intervensi yang dijalankan melalui projek Ceritaku dan Buku Kecilku dalam membantu 8 orang murid tahun 6 Seroja bagi mengatasi masalah penulisan karangan mereka. Persoalan kajian pula merujuk kepada yang pertama, apakah faktor-faktor yang menyebabkan masalah penulisan karangan dalam kalangan murid yang terlibat dengan kajian tindakan. Yang kedua, sejauh manakah kajian intervensi projek Ceritaku dan Buku Kecilku dapat mengatasi, membantu permasalahan penulisan karangan dalam karangan murid. Merujuk kepada metodologi kajian, reka bentuk kajian ini telah menggunakan pendekatan kualitatif di mana saya menerangkan dalam bentuk penceritaan. Sasaran kumpulan kajian pula ialah terdiri daripada 8 murid 6 Seroja yang mana 6 murid lelaki dan 2 orang murid perempuan. Di mana 7 orang merupakan murid Melayu dan seorang adalah murid India. Teknik pensimpulan yang saya gunakan adalah teknik pensimpulan bertujuan. Bagi teknik mengumpul data, saya telah menggunakan 3 teknik mengumpul data. Yang pertama adalah melalui temu bual. Temu bual ini saya jalankan melalui 3 fasa, yang mana fasa pertama sebelum intervensi dijalankan, kajian tindakan dijalankan. Yang kedua semasa intervensi dijalankan. Dan yang ketiga selepas intervensi dijalankan. Teknik mengumpul data yang kedua ialah 2 fasa, iaitu melibatkan semasa intervensi dan kajian tindakan dijalankan dan selepas intervensi dan kajian tindakan dijalankan. Manakala analisis dokumen juga menyokong kepada teknik mengumpul data yang saya lakukan, iaitu melalui 3 fasa juga, iaitu melalui ujian pengesanan untuk fasa 1. Ujian yang kedua adalah melalui intervensi, dokumen di mana murid menyiapkan latihan-latihan yang diberikan. Yang ketiga adalah melalui peperiksaan kemudian yang dijalankan selepas kajian tindakan dijalankan. Teknik analisis data pula saya menggunakan teknik naratif iaitu penceritaan di mana bagi saya teknik ini adalah penting. Guru boleh mengulas dari mula hingga akhir bagaimana kajian ini dijalankan dan bagaimana input yang boleh diterima oleh murid dan kesan-kesannya secara lebih terperinci. Saya telah menggunakan 2 intervensi untuk kajian tindakan ini. Yang pertama adalah intervensi Ceritaku. Intervensi Ceritaku ini dijalankan pada waktu pagi sebelum bermulanya kelas, iaitu
bermula daripada hari Ahad dan juga hingga kepada hari Khamis. Intervensi dijalankan dari mana murid bercerita perkara yang disukai dalam bentuk cerita. Bermaksud melibatkan komunikasi secara lisan. Guru akan menjemput murid bercerita, tetapi yang berbezanya intervensi ini dengan pengajaran kelas biasa, guru tidak memberi tajuk. Murid memilih, murid bercerita tentang apa yang melalui 3 perkara. Pengalaman sendiri, melalui pembacaan ataupun juga melalui tontonan. Apa yang saya kenal pasti, murid merasa sangat gembira di mana mereka berkongsi idea secara lebih santai. Garis panduan yang saya lakukan ialah hari Ahad, Isnin, Selasa dan Rabu, saya akan menjurus kepada aktiviti intervensi bercerita secara komunikasi di mana murid bercerita, kawan mendengar, dan untuk hari Khamis kita akan membuat rumusan. Merujuk kepada gambar yang diberi, ada 3 gambar yang dipaparkan di skrin, merujuk kepada hari Ahad, Isnin, Selasa dan Rabu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu. Gambar 1 memulai dengan murid bercerita secara lisan di hadapan kawan rakan-rakan yang lain. Rakan-rakan mendengar. Yang kedua, fasa kedua, murid bercerita dan rakan-rakan berkongsi idea. Guru dan murid bersoal jawab dengan murid-murid lain. Dan seterusnya untuk fasa 3, murid secara berpasangan bercerita tentang apa yang mereka sukai. Intervensi yang kedua ialah buku kecilku. Untuk intervensi ini, saya membekalkan setiap orang murid dengan sebuah buku kecil yang comel. Pada pandangan saya, murid-murid berminat sesuatu yang lebih kreatif. Murid menulis hasilan di dalam buku kecil yang dihias sendiri oleh mereka. Apa yang disukai, murid akan hiaslah. Hasilan tulisan murid dipamerkan di sudut bacaan kelas, di mana murid-murid lain juga dapat membaca penulisan rakan, yang mana bagi saya sangat penting. Bagi murid-murid tersebut mendapat pengiktirafan hasil penulisan dan hasil usaha mereka melalui intervensi yang dijalankan. Ini adalah satu segi mana kita sebagai guru kita memilih cara yang terbaik sebagai motivasi kepada murid-murid, apatah lagi murid-murid yang bermasalah ataupun kurang mahir dalam menulis karangan. Untuk intervensi 2 buku kecilku, gambar pertama adalah merujuk kepada buku kecil yang dihias cantik oleh murid-murid saya. Yang kedua, walaupun saya menggunakan buku kecilku, tetapi saya telah menekankan penggunaan peta pemikiran I think, di mana bagi saya penting unsur-unsur kebat diselitkan dalam pengajaran dan pembelajaran guru. Saya hanya menggunakan peta buih sahaja, di mana murid akan meletakkan isi utama di tengah dan disokong oleh isi-isi sampingan di tepi. Dan seterusnya murid akan menulis secara santai untuk diberikan hasil kerja kepada guru. Dapatan kajian saya, kajian ini telah menjawab 2 persoalan utama yang telah dikemukakan sebelum ini, iaitu keputusan kajian menunjukkan terdapat 6 faktor yang menyebabkan pencapaian mata pelajaran Bahasa Melayu penulisan berada pada tahap yang tidak memuaskan. Yang pertama, murid tidak memahami soalan dan tidak mempunyai idea yang berkaitan dengan tajuk karangan. Yang kedua, murid sering tidak menyiapkan latihan yang diberikan oleh guru. Kenapa? Kerana berkaitan dengan permasalahan pertama, iaitu murid tidak memahami soalan. Yang ketiga, murid kurang mahir mengolah isi karangan. Apabila murid tidak memahami soalan, murid akan kekurangan idea dan murid juga tidak dapat mengulas karangan dengan baik. Isi yang keempat, murid yang gagal sering tidak hadir ke sekolah. Dapatan daripada kajian, saya dapati murid yang gagal tidak ada motivasi untuk ke sekolah. Yang kelima, murid yang gagal sering bersikap pasif serta kurang berkeyakinan untuk menjawab soalan dan berkongsi idea semasa pengajaran dan pembelajaran, di mana murid kurang keyakinan diri, takut untuk bercakap, takut untuk memberi idea kerana bimbang. Idea-idea yang dilontarkan itu tidak bertepatan dengan tajuk yang dibincangkan. Dan isi yang keenam ialah dapatan kajian yang keenam merujuk kepada murid kurang berkemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Apabila murid tidak memahami tajuk, tidak ada idea yang berkaitan,
justru mereka tidak dapat berfikir secara kritis dan juga mereka juga tidak dapat memberi idea yang kreatif. Merujuk kepada dapatan kajian, keenam faktor didapati berpunca daripada murid. Namun, jika diteliti, keputusan ujian selepas intervensi dijalankan jelas menunjukkan bahawa pengajaran dan pembelajaran yang berkesan yang dijalankan oleh guru memainkan peranan penting bagi membantu murid untuk belajar. Keputusan ujian pra dan ujian pasca menunjukkan semua murid mencatatkan peningkatan skor melalui intervensi projek Ceritaku dan Buku Kecilku. Peningkatan pencapaian mata pelajaran Bahasa Melayu, penulisan karangan dalam kalangan 8 orang murid yang terpilih dalam kajian tindakan melalui hasil Ceritaku dan Buku Kecilku ini menjelaskan dengan tepat bahawa teknik pengajaran guru yang berkesan merupakan faktor utama dalam pencapaian murid, di mana sebagai guru kita perlu lebih kreatif dalam mendidik murid. Secara keseluruhannya, intervensi yang dilaksanakan dalam kajian tindakan ini telah memberi kesan yang positif terhadap pencapaian murid. Sehubungan itu, pada pendapat saya, kajian tindakan ini melalui projek Ceritaku dan Buku Kecilku wajar diteruskan bagi membantu guru memperbaiki teknik pengajaran dan juga meningkatkan minat murid untuk belajar. Kesimpulannya, dalam proses pembelajaran Bahasa Melayu penulisan, guru perlu mencari menggunakan teknik pengajaran yang boleh merangsang pemikiran murid yang kreatif dan kritis dalam kalangan murid, dan guru perlu mencari idea, berbincang, mencari satu langkah bagaimana untuk terus meningkatkan pencapaian murid. Penekanan komunikasi yang berkesan dalam kalangan murid harus dilaksanakan semasa pengajaran dan pembelajaran. Guru harus bijak bagaimana untuk menarik perhatian murid, bercakap, berkomunikasi, memberi idea yang berkesan. Kaedah komunikasi didapati mampu mengekalkan minat murid mempelajari penulisan karangan Bahasa Melayu dan seterusnya meningkatkan pencapaian akademik murid. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Muhammad Irwan bin Muhammad Nur, guru prasekolah dari Sekolah Kebahasaan Hakim T, Pulau Timbul, Jitra, Kedah. Pada hari ini, saya akan membentangkan kajian tindakan saya yang bertajuk Projek Papan Pelbagai Kemahiran. Pengenalan kepada kajian ini dijalankan untuk murid yang lemah dan belum menguasai kemahiran mengenal huruf dan nombor serta belum menguasai kemahiran menulis di kalangan murid prasekolah. Tinjauan awal dilaksanakan melalui soal selidik dan ujian pra. Kajian ini dijalankan untuk meningkatkan penguasaan murid dalam kemahiran mengenal dan mengencam huruf dan nombor serta menguasai kemahiran menulis dengan cara yang betul. Kajian ini telah dilaksanakan sebanyak 8 sesi pengajaran dan pembelajaran, di mana setiap sesi pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan selama 60 minit dalam tempoh 4 minggu. Latar belakang kajian ini dijalankan di dalam kalangan murid prasekolah di Sekolah Kebahasaan Hakim T, Pulau Timbul, Jitra. Prasekolah ini mempunyai satu kelas yang terdiri daripada 15 murid prasekolah lelaki dan 10 murid prasekolah perempuan. Kumpulan sasaran ini ialah terdiri pada 10 murid prasekolah yang terdiri daripada 6 murid prasekolah lelaki dan 4 murid perempuan. Masalah kajian berdasarkan hasil pemerhatian melalui instrumen pentafsiran Prasekolah Kebahasaan Kementerian Pendidikan Malaysia IPPK KPM dan hasil kerja murid didapati murid menghadapi masalah mengenal huruf dan nombor serta tidak dapat menulis dengan cara yang betul. Hasil temubuat dengan waris antara punca utama ialah yang pertama, murid tiada daya ingatan yang kuat ataupun dikenali sebagai daya ingatan lemah.
Murid juga tidak menyiapkan tugasan yang diberikan oleh guru, serta murid keliru di antara beberapa huruf ataupun abjad yang menyebabkan mereka susah mengingati apa yang diajar oleh guru mereka. Berdasarkan perbincangan dengan pihak pentadbir dalam mesyuarat induk prasekolah kali pertama, pihak pentadbir menyarankan agar guru dapat melaksanakan satu program yang memfokuskan kaedah pengajaran dan pembelajaran. Maka projek papan pelbagai kemahiran ini terhasil. Tujuan kajian ini adalah untuk membantu murid mengenal pasti bentuk huruf kecil, huruf besar, dapat mengenal pasti dan mengecam nombor serta dapat meningkatkan penguasaan menulis di kalangan murid prasekolah. Objektif kajian ini dijalankan untuk mencapai objektif seperti berikut. Mengenal pasti faktor-faktor yang menyebabkan murid tidak mengenal huruf kecil dan huruf besar serta tidak dapat menguasai kemahiran menulis secara betul. Kemudian, objektif yang seterusnya adalah menilai keberkesanan intervensi melalui projek papan pelbagai kemahiran. Kepentingan kajian ini adalah dapat diharapkan menyelesaikan masalah murid yang tidak mengenal dan mengecam huruf dan bentuk nombor serta tidak dapat menguasai kemahiran menulis secara betul. Selain itu juga, projek dan intervensi ini juga diharapkan dapat membantu guru meningkatkan pendekatan pengajaran dan pembelajaran serta menarik minat murid untuk belajar. Dapatan kajian ini juga diharapkan dapat membantu pihak pengurusan sekolah mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran guru serta dapat membantu guru lebih fokus dalam kemahiran berfikir aras tinggi. Pelaksanaan papan pelbagai kemahiran ini bukan sahaja dapat dilaksanakan melalui tunjang bahasa dan komunikasi bahasa Melayu, bahkan ia juga boleh digunakan dalam tunjang matematik awal dalam konsep nombor, operasi tambah dan juga operasi tolak. Kemudian, ia juga boleh digunakan dalam tunjang komunikasi dan bahasa Inggeris untuk suku kata serta untuk pendidikan agama Islam, iaitu memperkenalkan huruf hijaiyah. Berdasarkan graf skor tahap penguasaan murid berdasarkan kemahiran, kita dapat lihat penilaian kali kedua ada peningkatan berbanding dengan penilaian kali pertama. Ini bermakna projek papan pelbagai kemahiran ini berjaya menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh murid. Perbincangan daripada kajian ini telah menjawab dua persoalan kajian yang dikemukakan. Yang pertama, apakah faktor-faktor yang menyebabkan murid ini tidak dapat menguasai kemahiran mengenal dan mengecam huruf dan nombor serta tidak dapat menguasai kemahiran menulis dengan betul. Kemudian, sejauh manakah intervensi projek ini dapat membantu 10 murid menguasai kemahiran mengenal dan mengecam huruf dan nombor serta menguasai kemahiran menulis dengan cara yang betul. Keputusan kajian menunjukkan terdapat 5 faktor yang menyebabkan murid gagal dalam menguasai kemahiran ini. Yang pertama, murid keliru dengan beberapa huruf dan nombor yang seakan sama. Contohnya antara huruf B dan D. Dan ada juga di antara murid tersilap menulis nombor. Contoh seperti nombor 3, nombor 5, nombor 9. Kemudian, faktor yang kedua ialah murid yang mengalami masalah lemah daya ingatan tidak dapat mengingati bentuk huruf dan juga nombor. Faktor yang ketiga ialah murid tidak menyiapkan latihan yang telah diberikan oleh guru serta murid yang gagal sering tidak hadir ke sekolah. Murid yang gagal ini juga sentiasa pasif ketika sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas ataupun di rumah. Rumusan daripada kajian ini ialah secara keseluruhannya, intervensi yang dilaksanakan dalam kajian tindakan ini telah memberi kesan positif ke atas pencapaian murid. Sehubungan itu, projek papan pelbagai kemahiran ini wajar diteruskan
untuk membantu guru memperbaiki teknik pengajaran. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum dan selamat pagi. Yang saya hormati Tuan Pengacara Majlis, yang dikasihi Tuan Pegawai PPD kita, Tuan Haji Mahazir bin Ismail, Pegawai-Pegawai PPD serta rakan guru sekalian. Nama saya Nurdia binti Azhar dari Sekolah SK Datuk Said Nahar. Saya akan membentangkan hasil kajian tindakan saya, iaitu meningkatkan kemahiran mengenal huruf dalam kalangan murid prasekolah melalui pendekatan belajar sambil bermain. Okey, latar belakang kajian. Kajian ini telah dijalankan dalam kalangan murid prasekolah yang mempunyai masalah mengenal huruf. Objektif kajian ini adalah mengenal pasti faktor-faktor yang menyebabkan murid tidak dapat mengenal huruf. Menilai keberkesanan projek Sayangku Celik Huruf dalam membantu supaya murid dapat mengenal huruf. Persoalan kajian. Yang pertama, apakah faktor-faktor yang menyebabkan murid tidak dapat mengenal huruf? Yang kedua, sejauh manakah keberkesanan projek Sayangku Celik Huruf dapat meningkatkan kemahiran murid mengenai huruf? Masalah kajian. Keputusan ujian yang dilaksanakan kepada 5 orang murid prasekolah yang mempunyai masalah mengenal huruf paling ketara. Okey, kaedah ataupun reka bentuk kajian. Kajian ini telah dijalankan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sampel kajian ataupun sasaran, kumpulan sasaran kajian ialah 5 orang murid yang terdiri daripada 2 orang murid lelaki dan 3 orang murid perempuan. Okey, teknik pengumpulan data kajian ialah teknik pengumpulan data adalah seperti berikut. Yang pertama ialah refleksi awal, iaitu melalui pemerhatian dan pengumpulan data awal bagi mengenal pasti dan mengesahkan isu. Yang kedua, refleksi sebelum, iaitu ujian pra. Yang ketiga, refleksi semasa, ujian pasca. Soalan ujian yang sama juga digunakan semasa ujian pra dan juga ujian pasca. Intervensi yang dilaksanakan. Okey, intervensi yang dilaksanakan saya buat ada 5 aktiviti. Okey, pada aktiviti minggu pertama iaitu refleksi awal, iaitu semasa PDPC dalam kelas saya akan memerhatikan ataupun melihat murid manakah yang mengalami masalah mengenal huruf. Okey, pada minggu kedua pula iaitu refleksi sebelum, saya akan panggil murid tu seorang demi seorang dan saya akan buat satu senarai semak iaitu huruf A sampai Z dan saya akan tanya dengan murid tu. Murid ni saya akan tanya, okey, kamu ini huruf apa? Kalau dapat jawab saya akan tik. Itulah seterusnya sampailah huruf Z. Okey, dari situ saya akan lihat murid mana yang boleh kenal semua huruf dan murid mana yang mengalami masalah tidak mengenal huruf. Okey, seterusnya pada minggu ketiga saya akan membuat aktiviti ketiga iaitu projek Sayangku Celik Huruf. Okey. Dan minggu keempat ialah refleksi semasa dan minggu kelima hingga minggu ketujuh refleksi selepas. Okey, ini adalah jadual yang saya gunakan semasa saya menjalankan refleksi yang awal-awal yang saya cakap tadi. Macam mana saya nak tahu budak tu kenal huruf? Ini adalah contoh jadual yang saya gunakan. Bila ada budak tu yang kenal huruf, saya akan tik dekat situ. Okey. Melalui aktiviti dalam minggu ketiga ni juga saya menggunakan beberapa kaedah, iaitu kaedah yang pertama. Seperti mana yang kita tahu, murid prasekolah ni salah satu pendekatannya ialah bermain sambil belajar. Jadi saya memilih kaedah tersebut sebab dia yang paling dekat dengan murid-murid sekolah. Sebab budak-budak ni kita tahu kan dia macam bermain sambil belajar. Okey. Yang pertama saya akan bagi huruf ni dekat murid. Yang gambar pertama tu mainan huruf supaya dia boleh, huruf tu kita boleh cabut kan, yang styrofoam tu dia boleh cabut dan dia ada bentuk huruf dekat situ. Jadi saya akan cakap, okey, contohnya murid A ni saya kata, okey, cuba cari huruf A. Jadi saya akan suruh dia letak dekat mana bentuk huruf A tu. Itulah seterusnya sampailah huruf Z. Okey, yang kedua saya menggunakan huruf magnet. Maksudnya
Bila saya sebut huruf tu, saya akan suruh budak cari. Contohnya, okey, cuba cari huruf B. Jadi dia akan cari dan dia akan tampalkan dekat whiteboard. Okey, gambar ketiga pun sama. Saya suruh dia gunakan ABC yang ada bentuk tu. Dia jangan ABC magnet. Saya gabungkan kedua-duanya sekali. Dia cari dekat magnet, huruf magnet, dan dia cari juga yang dekat huruf yang ada styrofoam tu. Okey, kaedah yang kedua ialah mainan huruf dan kad sentuh huruf. Okey, kad sentuh huruf ni, kad tu saya print macam biasa, buat saiz A4. Lepas tu saya laminate dan saya tebuk lubang dekat huruf tu. Jadi bila saya sebut huruf A, saya suruh budak tu sentuh dekat bentuk huruf yang saya buat lubang tu supaya dia dapat sentuh huruf A. Macam mana bentuk dia. Tapi kita kena pandu murid tu lah sebab macam mana arah yang betul. Sebab kadang-kadang budak ni suka macam tu lah, macam ni lah. Tapi kita buat macam ni A, turun bawah, baru garis. Macam tu lah saya buat setiap huruf. Ini gambar nombor 5 ni, yang saya buat dengan budak tu lah. Saya suruh dia sentuh huruf yang dekat kad sentuh huruf tu. Lepas tu dia akan cari huruf yang dekat styrofoam tu. Okey, kaedah yang ketiga ialah saya gabungkan aktiviti. Okey, dalam gambar tu boleh tengok budak menggabungkan ataupun dia gabungkan aktiviti yang kita buat sebelum ni, kad sentuh huruf, okey, untuk cari huruf yang betul. Okey, yang ketujuh tu bila budak tu dah dapat, saya terus ke aktiviti seterusnya. Saya bagikan macam tu, dia boleh pelekat di kad A4 tu. Dengan kad huruf kecil-kecil saya sebut. Okey, murid A contohnya mana huruf O. Saya suruh tampal, maksudnya secara rawak. Tetapi murid tu mesti kenal dulu huruf, ingat dekat yang sebelum ni, baru kita teruskan ke step yang berikutnya dalam gambar 7 tu. Okey, bila murid dah dapat dan ingat, kita teruskan kepada latihan pengukuhan seperti dalam gambar 8. Itu yang pertama tu, saya bagi huruf, borang, dia salin saja, tulis balik. Bila dia dah dapat, dia kita ulang banyak kali dah dia dapat, baru kita teruskan ke gambar yang sebelah dia tu yang ada stiker. Saya bagikan borang kosong yang tidak ada semua huruf, ada bahagian yang kosong. Dan saya dekat stiker tu saya tulis siap-siap huruf. Okey, saya cakap, okey, mana huruf A? Mana kat tempat huruf A? Jadi dia akan lekat kat bulatan ni huruf A, huruf B, huruf C, seterusnya sampai ke huruf Z. Okey, ini adalah jadual yang diperolehi selepas intervensi dijalankan. Okey, kat sini boleh tengok bila kita dah buat tu, kita akan uji budak tu dan inilah yang saya dapat. Yang sebelum ni dia dapat sikit saja huruf yang dikenal dan sekarang ada banyak sikit. Okey, ini adalah dapatan kajian. Jadual 3 adalah dapatan kajian. Jumlah huruf yang telah dikenal pasti oleh murid. Okey, contohnya sebelum ni murid A dia kenal 7 huruf saja. Okey, selepas intervensi dia kenal 19. Murid B sebelum ni 3, selepas 11. Murid C 7, selepas 11. Murid D sebelum ni 6 dan selepas tu 12. Murid E sebelum ni 5 dan selepas tu 10 huruf yang dikenal. Okey, perbincangan. Okey, seperti mana kita tahu, prasekolah adalah yang mula-mula sekali murid akan tempuhi dalam kehidupan mereka. Jadi, mengenal huruf adalah salah satu kemahiran yang penting untuk murid-murid kuasai sebelum dia dapat kuasai subjek lain atau mata pelajaran lain. Kalau dia tak kenal huruf, dia tak boleh buat bahasa Malaysia, dia tak boleh buat matematik, dia tak boleh buat subjek-subjek lain sebab semuanya bermula dengan huruf. Okey, perbincangan dia sebelum ni, budak-budak ni dia kurang tumpuan ni dalam kelas. Bila kita suruh cam, dia teragak-agak. Sebelum ni pun kalau kita tanya huruf, dia nyanyi je. Dia ingat pakai nyanyi. Bila kita tanya, dia tak kenal. Okey, kesimpulannya intervensi yang dilaksanakan dalam kajian tindakan ini dapat membantu murid yang belum dapat mengenal huruf. Walau bagaimanapun, tahap murid berbeza, maka masa yang diambil juga berbeza. Jadi, semua pihak perlu bekerjasama supaya murid dapat mencapai kemahiran yang terbaik. Sekian, terima kasih.